Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So we are from Cyber Squad V2 from FST, dan kami di sini akan menerangkanlah apa subworld yang telah kami bina dan bertungkus lumus untuk siapkanlah. Jadi kita teruskan kepada introduction. Introduction Cyber Squad V2 ni, apa yang kami dapat, kami telah membuat satu inovasi terhadap gamifikasi, iaitu kami telah menyuntik elemen-elemen gamifikasi di dalam suatu struktur pembelajaran yang linear. Maksudnya di sini kita mengajar tentang fundamental of pemahaman computer security, di mana yang kami belajar, student-student ISA sendiri belajar subjek ethical hacking SKJ 2212. Jadi cyber world ni kami memfokuskan kepada 3 elemen yang penting, di mana 3 elemen penting ni sebenarnya bukan hanya tertakluk kepada student-student ISA sendiri. Sebenarnya kalau kita dalami dan mempunyai awareness, kita semua dalam setiap golongan lapisan masyarakat semua perlukan 3 elemen penting dalam diri ini untuk meniti arus kemodenan lah, iaitu menuju ke arah digital. Jadi 3 key point ni ialah kita menekankan jenis type of hacker, vulnerability and pen testing, juga information gathering. Kita teruskan kepada isu. Jadi kenapa timbulnya isu kita mencipta cyber world ni? Okey, sekarang semua orang bergantung kepada digital device. Macam baru-baru ni USIM juga telah mengadakan kempen kan? Kempen cashless, di mana kita semua digalakkan untuk melakukan transaksi secara digital lah. Tetapi di sini mereka juga tidak sedar. Bagi mereka yang tidak sedar, mereka juga terbuka ruang-ruang untuk sebarang cyber security threats, ancaman. Jadi di sini disebabkan apa? Banyak di antara kita yang masih lagi mengalami lack of understanding dan juga kefahaman tentang cyber security ni masih lagi rendah. Jadi disebabkan itulah kami mencipta cyber world ni untuk mengajar daripada setiap golongan masyarakat, daripada adik-adik sampailah ke atuk nenek mengenai kepentingan cyber security world ni. Jadi kita teruskan kepada learning objective lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk learning objective, secara umumnya kami mencipta 3 permainan di dalam subworld kami lah. Okey, untuk permainan pertama yang diberi nama Maze of Hacker. Di Maze of Hacker kami menerangkan atau untuk memberitahu tentang hacker, iaitu how characteristic and how many hacker does have in this world lah. Sebab berdasarkan bagi saya lah, saya rasa rata-rata orang sekarang bila sebut hacker, diorang menganggap adalah hacker orang jahat. Tapi sebenarnya dalam dunia ni terdapat banyak lagi hacker. Bukan setakat orang jahat, ada hacker baik, ada hacker yang biasa, ada hacker yang profesional. So untuk game yang pertama, kami akan menerangkan what is hacker and how many hacker that have in this world. Okay, for the second game, we have USIM Crypto Garden. For the USIM Crypto Garden, kami mengajar basic daripada ethical hacking, which is kita akan belajar macam mana nak identify weakness and mendapatkan solusi lah macam mana kita nak strengthen our security. And for the third game, which is USIM Underwater Library. In this library, kita more to lebih kepada ilmu pengetahuan tentang basic ethical hacking, macam mana kita nak information gathering lah daripada cyber security itu sendiri. Okay, next kita move kepada syariah perspektif. Dalam syariah, kami menekankan kepada 5 aspek untuk protect, which is faith, life, minds, future generation and riches.
Okay, Abu Hamid Al-Ghazali pernah berkata, whatever ensure the safe guarding of these five serve public interest and is desirable. And whatever hurts them is against public interest and is removable and desirable lah. So maknanya kita nak protect 5 perkara tersebut lah. Next kita akan pergi kepada target user. Okay, seterusnya saya akan menyampaikan tentang sasaran pengguna yang kami ingin sampaikan, iaitu yang pertama pelajar ISA serta pelajar bukan ISA, kemudian kanak-kanak serta masyarakat umum. Daripada sasaran pengguna ini, kita dapat simpulkan bahawa hampir seluruh lapisan masyarakat amat sesuai untuk bermain permainan kami, iaitu untuk menyelesaikan isu yang sebentar tadi diulaskan, iaitu kekurangan kesedaran di dalam cybersecurity serta pengetahuan yang lemah di dalam risiko yang ada di dalam cybersecurity. Okey, terdapat 8 elemen gamifikasi yang ada di dalam permainan kami. Gamifikasi dapat diterjemahkan sebagai satu elemen yang dimasukkan ke dalam sesuatu yang di luar konteks seperti pelajaran. So, elemen yang pertama yang kami letakkan adalah level, yang kedua pelajaran, yang ketiga misi, yang keempat kumpul dan tukar, yang kelima cabaran, yang keenam matlamat, yang ketujuh motivasi dan yang kelapan anugerah. Okay. Fakta menarik, setiap level yang kami bina di dalam dunia kami adalah berdasarkan daripada ciri-ciri yang ada pada binaan di USIM. Contohnya pada level yang pertama, kami membina MES, iaitu MES of Hacker yang diinovasikan dan dibina di atas padang FST. So yang pertama ini, ya, seperti yang anda dapat lihat, dua gambar ini adalah contoh elemen gamifikasi yang disampaikan di dalam game kami. Yang pertama iaitu level, yang kami sediakan 3 level dalam permainan kami. Yang kedua, matlamat. Pengguna perlu mencapai matlamat untuk meneruskan kepada peringkat seterusnya. Yang ketiga, misi. Kami telah sediakan misi yang menarik dan tidak begitu mudah dan tidak begitu susah untuk pengguna selesaikan. Yang keempat, pembelajaran. Ini adalah elemen gamifikasi yang kami paling pentingkan supaya pengguna dapat faedah yang penuh ketika bermain permainan kami. Yang kelima adalah cabaran. Seterusnya motivasi. Seterusnya kumpul dan tukar. Dan akhir sekali kami ada menyediakan reward untuk pelajar ataupun pengguna yang telah menyelesaikan permainan kami, iaitu e-cert. Kemudian games flow kami bermula di FST, kemudian bergerak ke MES, kemudian kembali kepada FST, kemudian kepada level kedua iaitu garden, kembali kepada FST, kemudian kepada library iaitu level yang ketiga, dan akhir sekali balik kepada FST. Okey, jadi daripada segi commercialization dekat sini ya, kat sini kami dapat di mana kami dapat trace apa itu definisi tema USIM cemerlang, USIM disayang tu sendiri. Kita bukannya meletakkan elemen-elemen identiti USIM tu hanya tertakluk kepada seni bina bangunan yang terdapat di sekitar USIM ni. Tapi sebenarnya kita ni sebagai student sendiri, kita ni merupakan produk di mana kita dapat wartakan kepada public, di mana pada orang luar. Yang USIM ni juga dapat dijadikan sebagai knowledge management center. Tambahan pula untuk bagi kami lah, course cyber security. Maybe bila kita dapat menimba ilmu dan menjadi produk yang lebih baik, kita
dapat menandingi universiti-universiti lain malah lebih baik, kerana visi kita juga kita juga menerapkan ilmu akli dan nakli dalam diri kita. Jadi sebagai contoh kita ada sulam projek di mana kita akan ke sekolah-sekolah kebangsaan kan untuk mengadakan satu program pre-university, iaitu pendedahan awal kepada anak-anak kecil tentang apa benda yang diorang akan belajar bila mereka dah masuk ke universiti nanti kan. Jadi di situlah cyber world ni boleh digunakan dan boleh dipamerkan kepada diorang untuk mereka try main. Itu juga mereka dapat belajar tentang apa yang kami belajar, iaitu ethical hacking lah, in a fun and easy way. Ini juga merupakan satu adaptasi daripada e-learning. Ya, seterusnya practicality. Kita seberapa praktikalnya cyber world ni, kita boleh main ketika leisure time, iaitu masa kita boring-boring ataupun santai-santai, kita boleh juga dapat menimba ilmu. Yang kedua iaitu knowledge information awareness. Apabila apabila satu orang tu sedar tentang ingin mengetahui apa kepentingan cyber security tu, mereka boleh menggunakan cyber world ni dan juga sebagai learning material. Contohnya sebagai pembelajaran lah di sekolah rendah, di sekolah menengah, atau di universiti sekalipun. Bagi pelajar universiti, mungkin benda-benda ini merupakan suatu revision daripada diorang, tapi daripada segi sekolah rendah, itu merupakan ilmu baru bagi diorang, bagi mereka. Jadi impact di sini kita boleh lihatlah di situ, kesedaran dan tentang ethical hacking, tentang security ni dapat diterapkan dan diajar mereka. Yang kedua, boleh dijadikan learning materials bagi pelajar-pelajar ISA untuk mereka membuat revision. Dan yang terakhir, impact dia kita dapat bermain sambil belajar lah, iaitu enjoyable experience dekat situ. Macam saya cakap dekat objektif tadi, kita menerapkan gamifikasi di dalam pembelajaran. Pembelajaran tu ialah sesuatu yang non-konteks tadi kan? Dalam non-konteks. Jadi implementation strategy iaitu macam cyber world ni masih lagi dalam prototype stage lah. Jadi masih banyak lagi yang kami boleh update dan boleh tambah baik sekiranya prototype ini diwartakan untuk pihak luar. Dan itulah, our team has carried out functional and usability, maksudnya kebergunaan lah. Dan kami telah test pun kepada pelajar ISA dan juga pelajar non-ISA student tentang cyber world kita ni. Next. Ini adalah contoh-contoh dia. Kalau nak tengok okay, apa yang anda faham tentang hacker? Hacker tadi main game tu, dia tak silap hacker ni masa task first ni saya adakah anda enjoy bermain game ni? Bagi saya, melalui game ni amat menarik sebab saya dapat belajar tentang sebuah perkara baru yang tanpa disedari. Tak apa, saya ringkaskanlah apa yang diorang cakap panjang-panjang tu sebab takut tak sempat masa. Yang kedua pelajar itu merupakan bukan daripada student ISA, di mana kita bertanyakan soalan yang sama daripada sebelum tu, apa definisi hacker, diorang tak tahu jawab, tapi selepas diorang bermain game ni, diorang gain knowledge pasal benda tu. Tu result dia tadi. Itu saja daripada kami, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tanya atas role yang dibina oleh Cyber Squad version 2. V2 tu version 2 ke? V2. Okay. Saya nak tanya, student yang user yang testing tu, berapa main awak test ataupun 2 orang tu je ke? Tiga orang. Oh, 3 orang saja. Di luar ISA itulah. Di luar ISA. Okay. Target user yang dinyatakan adalah kepada ISA dan ISA student. Adakah kemampuan student yang bukan non-ISA mampu untuk memahami term-term yang diguna pakai untuk cyber world ni?
Bagi saya diorang mampu sebab macam saya cakapkan dekat objektif tadi, kita hanya menerapkan 3 benda yang basic. Basic tu maksudnya macam permukaan sahaja. Tapi permukaan ni juga dia still fundamental, berguna daripada setiap golongan masyarakat lah, daripada budak kecil sampai ke orang-orang dewasa. Okey, Itulah. baik. Terima kasih. Okey, satu niche lah pada saya, cyber security, satu yang baik lah untuk pendedahan kepada orang awam lah. So keep it up, dan juga cadangan saya nanti tambah lagi game lah, sebab dia game dia orang kata apa, cuba tambah banyak lagi cabaran dia untuk orang lebih lama berada di dalam game. Okey, itu saja. Terima kasih. Akan ditambah sebab ni dalam prototype. Saya ada satu soalan luar daripada game ni. Saya tertarik dengan you tadi kata ada hackers yang baik. Jadi saya tahu ada jin jahat, jin baik. Hacker yang baik boleh ringkas dalam 1 minit apa maksud hacker yang baik? Dia lebih kurang tapi bukan lah. Nah. Okay, untuk pengetahuan umum semua orang, macam saya cakap tadi, hacker ada yang baik, ada yang jahat. Okay, untuk hacker baik, kita panggil dia sebagai white hat hacker, white, putih. And hacker baik ni basically kerja dia macam dia nak counter balik kepada hacker jahat tu. Dan kebanyakan white hat hacker ni, dia bekerja under government ataupun company-company lah dalam dunia ni. And kalau yang jahat, kita panggil pula black hat hacker, which is hacker yang jahat lah. Macam kita tahu, menggodam orang punya, hacking dan lain-lain lah. So beza dia adalah cara diorang bekerja dan macam mana diorang menggunakan ilmu hacking diorang tu. Dan kalau nak tahu, hacker ni basically ada 7 jenis lah. Okay. Kena try dulu baru tahu. Dah main dah. Okay, that's all from us.